Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih Ustaz Amirul Akif Al-Hafiz selaku juru acara majlis forum kita pada malam ini. Yang dihormati barisan panelis forum undangan kita pada malam ini, ada ahli-ahli jawatankuasa surau yang membawakan forum bicara ad-din pada malam ini, Surau Putra Al-Amin bersama dengan JSP ataupun geng Surau Putrajaya, dan juga rakan-rakan strategik penganjuran forum kita pada malam ini, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, PPZ Mawib, Perbadanan Putrajaya, dan juga Majlis Perwakilan Penduduk Putrajaya Sabzon 3. Seterusnya muslimin dan muslimat, ahli-ahli qaryah Surau Putra Al-Amin, tuan-tuan dan puan-puan yang datang jauh, yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, semuanya mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk berkenaan dengan menanam benih amal. Itu tajuk yang dibagi oleh pihak penganjur lah. Menanam benih amal. Biasanya orang tanam benih tanaman, benih pokok. Musangking sekarang ni orang pakat duk tanam. Pak Mi bila sebut musangking terus pandang. Kan? Musangking sekarang ni orang pakat tanam, beli tanah. Tanam musangking. Kalau bendahari Surau Putra Al-Amin di Baling tu dia ada 5 ekar semua tanam musangking. Masya Allah kan. Tu bendahari Surau Putra Al-Amin ini. Jangan main-main Ustaz lah. Kan orang pakat duk tanam musangking semua ni. Ustaz Aslin saya tak tahulah dia tanam apa, tak tahu di Kuala Selangor tu. Kan duk gambar, duk selfie, duk cangkul semua, tapi hasil buah satu habuk pun tak pernah ambil jamu kat kita lagi. Tanam semua, jamu tak pernah. Kan. Jadi alhamdulillah tu menanam benih amal. Kita pun tak tahu macam mana nak menanam benih amal. Jadi sebab tu malam ini ketiga-tiga orang ahli panel ni pakai hitam semua ni berkabung ke apa saya apa? Tak janji kan? Jiwalah, patutlah depa tak bagi tahu kat aku seorang dia pakai hijau lah ni. Haram jadah sungguh. Duduk dalam satu grup tapi mereka tak habaq. Mereka pakat tiga-tiga orang senyap-senyap. Ya. Teruk betul lah. Okey, menanam benih amal tu kita nak dikupas oleh 3 orang ahli panel ni, Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif bin Muhammad Qasim, Syarah Kanan UKM. Sibuk dia, tapi malam ni alhamdulillah dapat sampai juga. Bukan senang ni tuan-tuan ni nak bawa 3 orang ni mai kan. Ustaz Aslin Baharim dan Ustaz Abdullah Khairi. Alhamdulillah. Saya dengar mereka ni 3 orang ni forum tengah hari tadi di Bukit Aman ya. Tapi heran macam mana boleh masuk Bukit Aman ni 2 orang ni. Seorang tak lepas. Dipinggirkan. Seorang lagi terpaksa dihapuskan. Ya. Tak lepas di peringkat SB. tak lulus tapisan. Tak tahu apa yang dia buat tu orang-orang. Militan kot. Baik, saya tak nak hantar tu mengganggu keselamatan negara. Nampak sangat aku macam pengganas tu. Kena siasat tu. Mungkin ada simpan duit banyak sangat tu. Cukai tak bayar. Itu punca dia.
Saya tak mau ulah panjang lah. Kita nak dengar, masa kita pun tak panjang kan. Jadi kita nak dengar 3 orang panel ini. Kita buat 2 pusingan saja malam ini. Tapi setiap satu pusingan itu 2 jam. 1 jam. Okey. Risau dah dia kan. Terpulang. Saya nak tanya pada Datuk dululah. Mukadimahnya kita tajuk menanam benih amal ni kan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dia ciptakan manusia dan dia suruh kita buat amalan dengan sebanyak-banyaknya? Apa faedah untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Allah itu dia maha kaya, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya dan sebagainya. Tapi kenapa Allah Taala ciptakan manusia ini dan dia perintahkan kita supaya buat amal sebanyak-banyaknya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Al-Mulk Allah Taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan Allah Taala jadikan mati hidup sebab nak test tengok siapakah di kalangan kamu ni orang yang baik amalan. Kenapa Allah Taala suruh kita buat amalan-amalan yang baik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Zakaria, sahabat saya Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur sebenarnya kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berdakwah dan mencari rezeki seperti mana yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, bertebaran atas muka bumi mencari redha Allah. Jadi apabila sebut tentang kenapa Allah Taala ni disuruh kita ni beribadah, yang Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tak lain dan tak bukan tuan-tuan, untuk kita. Tak ada orang ni bila dia beribadat, dia semayang malam, dia baca Quran, dia buat apa saja amal-amal soleh, Allah jadi makin kuat. Tak. Allah tak perlu pun pada kita. Tapi kita yang perlu pada Allah. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Aku kaya, engkau yang miskin. Apa yang kau buat atas muka bumi untuk kamu? Semayang malam, berzakat, bersedekah, hidupkan majlis ilmu ni untuk siapa? Untuk kamu. Bila masuk dalam kubur, yang menerangkan hidup kamu itu dalam alam kubur adalah amalan kamu. Itu sebab Nabi kata, bila mati anak Adam, 3 perkara yang akan ikut kamu. Yang lain tak ikut. Kereta besar, tak ikut tuan-tuan. Hari ni saya datang pakai kereta Kelisa. Mamat ni tompang. Bising di dalam kereta tuan-tuan. Itulah masalahnya. Dia duduk sebelah, bila nak sampai? Bila nak sampai? Saya nak bagi tahu, ini baru duduk dalam kereta Kelisa. Belum duduk dalam kubur. Sedarlah wahai sahabat. Bukan saya tak boleh bawa kereta besar. Boleh saja. Nak menginsafkan sahabat-sahabat yang telah jauh terpesong jauh. Ni seorang lagi, kau jangan gelak lebih. Datang bawa kereta. Tapi tuan-tuan dan puan, diorang ni walaupun kereta besar, rezeki melimpah ruah, ni nak pergi umrah bawa 80 orang. Tu rezeki tu. Tu bila ada orang kata UK tak boleh tutup, Singapura tak boleh tutup, umrah kena tutup, yang lain tak boleh tutup sebab yang lain tu pembuka ekonomi. Habis umrah tak? Ni alhamdulillah rezeki dia. Tapi bagus pergi dengan dia ni. Tuan-tuan, pergi dengan Ustaz Allah, pergi dengan Ustaz Aslin, dia orang jaga sungguh. Bukan dia hantar orang Indonesia tolong jaga, tak. Daripada sampai airport tu dia lah yang bercakap. Sampai kan nampak apa nama kubah Masjid Haram tu. Tuan-tuan, kita dah sampai ke Masjid Haram tuan-tuan. Tu cara dia. Kita dalam tu dah nangis. Bong nangis. Kerja dia menangiskan orang. Kurang ajar betul. Tapi tuan-tuan,
Itu hebatnya Ustaz Lah. Jadi kalau nak pergi umrah, pergilah dengan Ustaz Lah. Jangan lupa. Persen jangan lupa. Live malam ni baik aku bagi. Apa lagi nak? Tak salah ambil persen. Betul tak? Tuan-tuan, dunia. Bila kita ada duit, kita kongsi balik. Dengan apa? Tu. Van kat luar tu. Bukan van jenazah. Itu van zakat. Bila kita ada duit, bayar zakat. Gembira bang. Baru ni bayar zakat. Happy betul. Kita rasa macam, ya Allah, inilah nikmat. Adakah sebab saya bayar zakat tu Allah akan jadi kuat? Tak. Sebenarnya zakat kita, sedekah kita, amalan kita, semua untuk alam di dalam kubur nanti. Orang baca surah Al-Mulk setiap malam. Sebab apa? Sebab nak terang dalam kubur nanti. Maka benarlah kata Imam Asy-Syafi'i, ad-dunya salas. Dunia itu ada 3. Pertama, al-amalu. Apa tu amal? Bukan A. Amal. Alif. Amal ni cita-cita. Tak salah menjadi seorang yang hebat. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau dah ada azam, azam itulah cita-cita. Bila kita nak berjaya, Ustaz Allah pernah bercakap, dia kata aku selalu bawa travel orang, ikut orang, itulah inilah. Orang tipu, orang tak bayar, macam-macam. Dia ada harapan, dia kata satu hari nanti aku nak buka travel, aku nak jaga betul, dia kata. Alhamdulillah sekarang ni dah ada travel dia. UAK Travel. Alhamdulillah Allah buka pintu rezeki dia. Salah tak dia nak dia nak berangan-angan? Tak salah. Setiap kejayaan bermula dengan angan-angan. Saya nak buat PhD. Nak ada doktor. Bukannya tiba-tiba lahir-lahir alhamdulillah keluar dengan CJ doktor. Tak ada. Tak. Masa belajar kat Syria lagi kawan-kawan saya suka duduk dekat depan, saya suka belajar dengan syekh dekat-dekat. Lepas tu jadi mukri, pembaca kepada syekh. Duduk kat depan gini lah. Baca, syekh kata okey, ya Muhammad, ya Izhar, iqra. Kadang-kadang Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, banyak dia lah. Kita cak ayam je, boh. Duduk kat tepi bubuh air je. Tapi yang baca syekh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Lepas tu adalah orang-orang Arab dari Morocco, daripada Maghribi, daripada Algeria. Saya kat tepi ni, kadang-kadang kalau dia orang tidak datang, baru aku tadi. Ni pemain tambahan aku. Dapat baca pun suka lah, salah berlambak-lambak. Tapi Syekh tak pernah kata, bodohnya tak ada. Bahkan dia doakan kita lagi. Bila kawan-kawan tengok, selalu kawan-kawan kata, ya doktor, dia panggil saya doktor. Masa tu sekolah menengah. Tingkatan 5, tingkatan 4, 5 gitulah. Dia orang panggil, ya doktor. Tapi disebabkan doa kawan-kawan tu lah, saya berazam, bercita-cita nak jadi ada. Jadi pensyarah. Alhamdulillah, Allah buka pintu rezeki, jadi pensyarah. Bermula dengan amal. Kata, dulu kita pernah kata, bestnya jadi, kamu akan diuji. Ujian dia apa? Ujian dia, kamu dah tak ada masa lagi dah. Masa sangat padat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sejauh mana kau bersyukur dengan nikmat yang aku bagi. Allahu Rabbi. Itu sebabnya kita tuan-tuan, nombor 2 ni kita kena sabar bila Allah uji. Tengah bisnes, tengah top, tiba-tiba pop, Allah uji dengan PKP. Tengah sedap, duduk, hebat, happy, gembira, anak beranak, tiba-tiba Allah uji dengan apa? Banjir. Tak sedar-sedar banjir tuan-tuan. Semua orang terkejut. Banjir baru ni siapa yang pergi, ramailah. Terima kasih kepada geng Surau Putrajaya yang turut terlibat. Pergi hantar bantuan tuan-tuan. Semua kita pergi, semua kata kami tak sedar Ustaz. Tak tahu pun. Sedar-sedar air dalam rumah dah sampai ke buku lali dah. Tiba-tiba tak sampai berapa minit. Sampai ke lutut. Tak lama lepas tu sampai ke dada. Keluar semua. Kereta habis Allah uji. Sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kau bersabar. Kenapa sabar itu? Untuk nombor 3 kata Imam Syafi'i. Iaitu al-ajru. Untuk kamu mendapat ganjaran daripada Allah atas kesabaran kamu. Bila kita sabar, kita tak merungut. Bila kita sabar, kita akan kata Allah uji, Allah ketuk untuk aku insaf. Apa maksudnya tu? Jangan sombong. Tak payah sombong. Sebab hidup kita ni sementara. Katakanlah tuan-tuan perempuan, hebatnya Ustaz Izhar. Sebab apa dia ada doktor? Bang, doktor sekejap je. Ni ada sahabat saya ni datang. Daripada jauh dia datang. Nilai. Tapi yang bestnya saya kata pergi kat Surau Putra Al-Amin. Sebab dia nak jumpa sangat Ustaz Allah Khairi. Tuh.
si wali tu. Tapi dia antara wali Allah lah dekat Putrajaya tu. Tu dia tangan bini dia tu. Isteri dia tak nak. Ada belakang. Ni makhluk ni, tuan-tuan. Dia duduk Fakulti Pendidikan Islam UKM. Dia pergi Mekah baru ni. Dia selfie, dia kali pertama pergi Mekah, teruja. Dia nak pergi dengan Ustaz Al-Khairi. Tapi tak ada rezeki. Time tak sesuai. Sebab dia dah bayar dulu. Baru dia kalau pergi dengan Ustaz Al-Khairi, saya rasa hang memang akan menangis setiap saat. Dia akan buat hang menangis setiap saat. Bayangkan dia pergi Mekah, dia boleh cakap apa depan Kaabah? Dia doakan saya secara khusus. Adalah dia doakan saya. Lepas tu dia doa khusus untuk dia. Dia kata, Ya Allah, aku nak jumpa ustaz-ustaz yang hebat dekat Malaysia. Aku nak jumpa Ustaz Don. Jumpa Ustaz Don orang tua tu. Kau jumpa siapa lagi? Ustaz Wadi Anwar. Dia doa, Ya Allah, aku nak jumpa Ustaz Wadi Anwar. Jumpa dekat Mekah. Ya Allah, aku nak jumpa Ustaz Allah Khairi dengan Ustaz Haslin. Bang, dua-dua tak pergi pula. Malam ni Allah bagi jumpa. Kebetulan Ustaz Haslin pergi ke pejabat saya tadi. Dia keluar-keluar. Terkejut dia. Terkejut. Jadi macam biawak terkejut. Dia kalau ayat dia power terus. Saya tak teramak nak cakap. Tapi terkejut. Dia nak ambil gambar. Dia malu nak cakap. Punya. Mengalir air mata dia. Tuan-tuan. Orang dia ada niat. Ada perasaan. Nak jumpa ulama. Nak jumpa orang alim. Allah makbulkan. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan. Percayalah. Allah nak bagi ganjaran. Bila kamu ditimpa musibah. Bila ditimpa musibah. Kamu sabar. Kamu bersyukur. Kamu nak ajar Allah. Kamu terima ajaran Allah itu dengan baik. InsyaAllah. Kamu akan mendapat ganjaran yang cukup besar. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Tadi dia kata panjang, dia seorang pun dah 20 minit lah. Dia tak rasa dah. Alhamdulillah. Apapun terima kasih banyak Datuk atas perkongsian kan. Sebagai mukadimah. Kenapa kita perlu beramal atas muka bumi ni? Sebab akhirnya adalah kita nak menuju ke hari akhirat. Dan tempat yang terakhir kita, negeri kita yang kekal abadi adalah di hari akhirat nanti. Dan sudah pasti kita nak mendapat nikmat di hari akhirat, iaitulah dengan kita mendapat nikmat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci kepada nak masuk syurga itu adalah dengan kita berbuat amal kebaikan di atas muka bumi ini. Dan syarat nak membuat amal ni dia Datuk sebut tadi itu, kita kena ada amal. Cita-cita yang kuat. Ya, dengan bercita-cita itu kita akan datang menghasilkan semangat, motivasi dan mendorong kita untuk melakukan apa sahaja pekerjaan ataupun amalan yang boleh membawa kebaikan. Terusnya saya nak minta Ustaz Aslin. Oi, bisik bawa dah itu tu. Sila jawab. Tak tanya lagi. Tak tanya lagi. Kira-kira nak jawab dah. Sejak kakek ni dia panggil dia berubah sikit. Dia salah. Datang bulan. Saya nak tanya Ustaz Aslin. Tadi Datuk dah sebut dah. Kita hidup ni, kita kena memperbanyakkan amalan. Jadi amalan apa yang perlu kita perbanyakkan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala adwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير وأعظم أجرا صدق الله العظيم. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zakaria bin Osman, rakan-rakan panel Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Izhar Arif, dan rakan panel juga iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi bin Harun, terusnya kepada Ustaz Amirul, imam kita, pasukan khidmat surau
SPAA ni dan juga kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang oleh Allah bertemu sekali lagi. Dan kita doakan insya-Allah moga segala musibah, segala apa benda yang berlaku ni Allah angkatkan dengan segera mungkin. Dan berita terbaik bagi kami untuk grup umrah ini insya-Allah 8 hari bulan ni akan dioperasi semula. Terima kasih banyak kepada pihak kabinet, khususnya pihak berkuasa lah, kerana telah mengizinkan 8 bulan. Dan betulan pula tarikh itu tarikh kapal ataupun flight saya yang pertama kalau ikutnya, dan 11 hari 9 bulan. Alhamdulillah, syukur banyak ya Allah. Kesian pula dengan kawan kita yang cuma kita nak kena hadapi tambahan kos, iaitu balik sama ada duduk di kerajaan punya ataupun hotel yang 20 lebih tersebut, nambah tu ke atas untuk bayar lebih kurang 5 hari bagi booster, 7 hari bagi yang hanya vaksin kedua sahaja. Ala kulli hal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memanglah macam mana kami dulu pun berjumpa 2014 di Madinah. Sana kami berdoa, kata balik Malaysia nanti kita akan berganding bahu 3-3 orang ni. Alhamdulillah makbul. Itu pun al-amalu. Kami dah rancang. Tak salah, al-amalu yang ni di khairin. Benda yang baik tak ada masalah. Cuma masalahnya yang Nabi perli ni orang tua-tua yang tulul amal. La yazalu qalbul kabir syaban fi sinatain. Hubbud dunya wa tulul amal. Hati orang tua sentiasa muda sokmo dengan dua benda. Seronok dengan dunia dan panjang angan dia. Maksud angan kedah dunia. Nak buat itu, nak buat ini tak sedar diri. Orang kadang-kadang imam masjid pun dia tak kenal. Imam surau pun dia tak kenal sebab dia tak pernah rasa diri dia nak datang ke masjid. Ya, saya lihat sini ramai orang yang sudah pun pension, retirement sebagainya. Tapi Alhamdulillah Allah pilih. Sebab nak mari surau ni, masjid bukan benda senang. Terutama cakap, bukan benda yang senang. Melainkan dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rumah dekat je. Kadang-kadang pergi rumah satu bangunan. Bawah tu surau. Hanya 20 orang je. Yang duduk dalam tu kat 2,000. Sebab apa? Uskadil kandirbun kharab bagaimana. Ni dalaman. Kita boleh kata apa? Sebab benda Allah. Kan? Bukan dia tak dengar. Bukan tinggal dia bekak. Bukan dia tuli. Tapi nak buat macam mana? Kan? Kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, bila tajuk kait dengan fokus tentang benih amalan. Apa tu benih amalan? Kita tanam sini, kita dapat kat sana. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, disebut tentang ladang akhirat. Jadi dalam bab-bab ni apa kita kena buat? Dalam hidup kita ni proyeksi hidup mudah aja. Kita kena buat baik dengan diri sendiri, buat baik dengan orang. Diri sendiri maksud keluarga, anak-anak dan sebagainya. Orang yang tak berkaitan dengan silaturahim kita. Mungkin at-ta'akhi, yakni persaudaraan saja. Bila Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ulama cerita dalam bab-bab ni, anfiq ma atakallahu minal mal ila ghairi. Maksudnya ila nas. Dermalah, sumbanglah, bantulah macam Datuk baru ni kita banjir, terkejut banjir baru ni. Dia orang turun tim GSP atau macam-macam tim lah, turun bantu mereka. Dengan apa? Saya yakin dengan duit orang bagi. Dan kalau orang tak ada, dia tak akan bagi. Tapi Allah kata jangan nak bohong. Ya, maksud jangan sampai peringkat kamu kata saya ni macam mana nak derma, macam nak sedekah. Duit tak ada. Orang semua dia cuma beri sekadar yang dia ada. Alhamdulillah. Sebab tu kalau sahabat-sahabat MAPIM yang kita selalu secara tak join, ada orang ambil tu kata cukuplah beras sekampik dah ada, beras sekampik cukup dah bagi orang lain. Tapi ada orang yang memang tamak dalam bab ni. Dia tunggu musibah ni bagi dia rahmah. Rahmah apa? Kerana boleh makan beras banyak. Musibah kerana apa? Sebab dapat tilam empuk, tilam apa nama, dapat apa bantuan proyek elektrik, proyek karan, syarat elektrik semua dapat. Contoh dia gitu. Ada orang dapat handphone pun ada. Jadi dia nampak benda macam seronok. Jadi sedangkan dia boleh kawal, boleh kontrol, dia tamak. Ini semua ujian. Musibah ni ujian. Sebab tu dalam bahasa mudahnya, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila Allah sebut, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, kalau kamu buat satu untuk kebaikan kamu, sebenarnya kamu akan dapat balik. Bila? Jangan harap di dunia. Tolong jangan fokus, aku bagi hari ini, esok dapat balik. Tak. Sebab sebaik-baik rezeki itu bukan duit. Tetapi kalau dapat mengucap, La ilaha illallah. Rezeki juga. Bersebut kalimah akhirul kalam, La ilaha illallah. Yang mengucap kalimah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Duit ni ulama kata, yang terakhir, level yang paling rendah sekali. Sebab dengan duit kita jadi jahat. Sebab dengan duit kita jadi baik. Duit ni. Sebab tu yang paling baik, duit banyak, duit tak ada. Bila mati je, husnul
khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan yang paling hebat ialah di manakah amalan yang terakhir kita. Waktu terakhir. Ini contoh. Apa mendatang? Apa tadi? Contoh ni. Ini balik. Kan kata Isyak habis poin ke 10. Dia balik-balik tu, accident, mati. Itulah amalan terakhir dia. Saya yakin Ustaz Zakir dah ajak hadis sahih, ada hadis Imam Nawawi sebut Al-40 Nawawi tu. Ada orang yang buat amalan panjang lama dah. Dia dengan syurga tinggal shibran. Dengan syurga tinggal selingkah. Tiba-tiba dalam kesejengkalan dia melakukan dosa dengan Tuhan. Adakhalahullahu nara. Allah campakkan dia dalam neraka. Amalan panjang berjela-jela sejak daripada mudanya hingga ketuanya. Tapi sayang, antara dia, between dia dengan heaven, dengan syurga, sejengkal. Sejengkal banyak mana? Ni, jengkal. Tiba kesejengkalan itu tergamak buat benda mungkar. Masuk neraka. Ada orang dalam hidup, dosanya banyak sejak dari mula hidupnya, sehinggakan dirinya dengan neraka tinggal sejengkal saja. Tapi tuan-tuan, dalam kesejengkalan dia kembali kepada Tuhan. Adakhalahul jannata. Allah masuk dalam syurga. Kita nak blame somebody bukan kerana body dia, tapi kerana attitude, karakter dia. Sebab kita tak nampak. Kan? Ini contoh dia. Tengok kawan kena COVID. Nah, elok kena COVID, perangai macam mana menjadah. Eloklah mampu. Dia tak tahu orang mati COVID tu mati sakit menderita. Macam orang lemah, macam terbakar, mati syahid. Cuba tuan-tuan tengok video. Bila doktor ambil pasang video, buat video tu, WhatsApp tu. Ayah, mengucap ayah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Dia tidur. Kemudian dia mati. Apa pandangan kita? Bukan senang. Dalam hidup kita, apa kita buat? Tak bukan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik dengan orang. Bukan kerana dia kaya. Bukan kerana dia pakai GLC. Bukan kerana dia pakai kelisa tu bohongnya. Haram tu bawa aku naik kelisa tadi. 40. Saya tolak pukul 6.30 sampai 7.30 ni. Saya pun dah. Sejam. Bawa macam orang bodoh. Aku. Lepas tu anak aku besar duduk belakang. Langak bonggoi. Aku takut skru jatuh. Dia kata kita jangan kufur. Kan? Macam dia. Bukan kufur. Dia yang kufur nikmat. Kata besar ada tak bawa. Patut kita jumpa tetamu kawan bawa. Kata best-best. Betul tak? Nampak tak? Contoh-contoh lah tuan-tuan. Bawa. Saya kata bilot. Betul. Daripada Bangi Simpang Bukit Mukota tu. Nak sampai ke Tul Kajang. Saya kata 40 minit. Nak kata mabuk tidak. Dia kata, ya Allah, kata ya Allah, sabar je. Saya tahu dia bila kata, awak rasa lama sangat. Ingat dia tak perasan. Oh, hina ya, jangan hina ya. Ini cikgu kono hina. Sedap ke dia babak. Dia betul-betul ada profesor. Tuan-tuan, subhanallah. Kalau kita lihat dalam bab-bab ini, kami ni bergurau tuan-tuan, tuan-tuan yang gurau minta maaf, kami tak ada masalah. Tadi dia tumbuk saya depan isteri ketua polis negara, gedegung. Wakil tu. Okay, apa tadi? Oh, dia pakai blazer. Blazer dia tu, hak jenis jalok-jalok warna biru. Dia kata, tengok, nampaknya mahal, tapi kain cadar je. Sebab punya zuhud ni. Pada bini cari, mana habis? Kan cadar hilang. Habis orang petina dia, Kelantan. Habis Azhar, Izhar. Habis kapo? Cadar hilang. Hilang apa? Dia ambil pergi buat blazer. Puan Seri gelak. Ustaz no. Kita kata, Puan Seri kami memang standard lah ni. Gurau. Jadi nak bagi kita dalam hidup kita ni, buat baik kepada orang lain. Bukan kerana Datuk ni sebagai orang yang hebat. Tapi kerana betapa hebatnya Allah bagi dia orang ni jadi kawan saya. Dan saya kena buat baik dengan orang.
Tak ada makna. Tapi Nabi kata, hang tunggu falatabawa maq'adu minan nar. Hang tunggu dapat bangku daripada neraka. Kalau hang cari kawan, kenapa dia? Sebut jelas. Untuk memuaskan perut kamu yang kosong. Padahal hidup kita bukan diberi. Hidup kita biarlah memberi. Sebab tu Hakim bin Hizam, bila Nabi pegang dia, cekup dia. Hakim bin Hizam ni Islam dalam Fathu Mekah. Dan dia seorang yang beranak dalam Kaabah. Hakim bila jumpa somebody, ya Rasulullah, ada suria, minta sikit. Sahabat-sahabat tak pernah tak bagi. Jumpa pula ni, wakar, suria. Bagi suria. Jumpa Abu Ubadah, suria. Satu yang Nabi pegang. Nabi kata, wahai Hakim bin Hizam. Nabi tak larang dia. Cuma Nabi gunakan kata-kata Nabi menyebabkan dia macam bertaubat. Tidak menerima apa-apa hadiah. Termasuk harta ghanimah daripada sahabat. Sampai dia mati. Dia susah. Allahu Akbar, tengok. Punya takut dengan Tuhan Nabi. Hakim, kata Nabi. Hadis Bukhari sebut. Hakim, harta ni benda yang kita rasa dia sedap. Dan bila tengok seronok. Betul tak? Betul. Tengok kereta, naik kelisa ke serimah dia kita. Duk bayang demai dengan Mercedes dia. Kan? Kita pun ingat Grab mana, tin-tin. Jalan-jalan. Dia pun di depan rumah saya tadi. Tin-tin, kereta belakang nak masuk. Tin-tin. Taksi ke apa? Atas hitam bawah kuning. Dia ni. Saya tak panggil Grab. Jangan tengok dia. Jangan. Jadi nak bagi kita bilang. Contoh dia. Apa lupa cerita dah. Kata kurang lebih ni. Apa cerita lupa dah? Hakim kita. Harta ni tengok sedap. Tengok seronok. Kita pergi rumah orang macam salah cerita. Apa? Cerita bila dia berak rumah orang tu. Dalam zaman tu semua cermin. Kita nak berak segan. Kita tak pernah tengok pungkok kata hari tu pernah tengok. Ingat kita gunting kan? Dia pasang cermin kan? Kita tengok kepala kita. Tujuh kepala. Belakang kan? Sama kat 7 bungkuk. Baru nampak bekas operasi belakang real. Kata, ya Allah segan. Gitu dapat. Mana taik keluar boleh tengok. Boleh buat selfie. Sekarang sedang keluar. Agak gitu. Bila balik, ya Allah rumah dia. Lantai dia cermin. Ni sini hadapi. Wallahi salah ke saya nak dapat rumah itu. Macam Datuk sebut tak salah. Kalau benda tu baik. Benda tu cara yang baik. Lantai dia bullet proof. Dalam bawah lantai tu. Mel bayangkan semayang bawah tu air. Ada ikan. Ikan bandaraya tu saya pernah bela akuarium. Saya beli RM5 halus sang ni. Bandaraya dah besar betul yang. Demai kat tapak kaki kita angkat takut diisap sekali. Tengah duk tahiyat mau ikan besar. Dia ingat aku ni tukun. Memang kurang ajak ikan Datuk Seri tu. Demai gini. Nasib baik saya pakai sepeda. Kita nak jual cukup begini. Oi, ikan apa kata dia kan. Macam ni ikan tu di atas lantai ke kat bawah tu. Sukanya bari lihat banyak kan lah imagine tengok teruk kan. Hari nak bagi tahu. Balik barang, ya Allah kalau salah ke tak salah. Tapi dalam hidup Tuhan akan bagi. Salah ni apa benda ada. Cikgu je dulu ni. Kena buang sana, buang Pulau Ketam, Pulau Indah, Pulau Sepat. Mana buang ni? Ni. Duit tak ada je. Stok je mana je. Ada ceramah apa semua. Beritahu nak beli ceramah. Ni dia sembang. Dia dapat benda tu dia seronok. Dia teriak seronok. Kenapa? Rezeki. Buat baik dengan orang. Orang tak buat baik kita pun tak payah heran. You don't care about them, you know. Tak payah. Tuan-tuan tak kata susah, tak apalah. Saya rasa susah. Adik-beradik nak main rumah kita tak mau. Adik-beradik nak, bukan adik-beradik. Orang Kedah ni adik-beradik bukan adik abang tu. Mana kompok lah. Kompok nak main, tak mau sebab apa. Main rumah kami kena bagi duit. Mereka ambil asam Jawa, mereka ambil postoi. Buah macam mereka ambil. RM5 bagi. Apa orang tak kata kita? Saya pergi rumah orang mengadu ketuk. Lain main melanguk rumah orang. Pergi melanguk rumah man. Betul di man aja, makan nasi sekali. Wallahi, tok saya katuk saya sampai nangis. Nampak tak? Demi Allah, tok saya rotan saya. Tok saya menterayak. Hang jangan duk pergi melanguk rumah ni. Biar terkedarah. Saya betul tahu dari rumah orang. Hang faham ke tak? Dia pulas tinggal. Saya bela saya ingat. Jadi orang susah ni jadi hina.
Kita ambil buah pelam di pinggir jalan. Dia tanam kat luar kalau orang pagar dah. Ambil buah nyamuk kita petik. Lin ambil buah nyamuk kita duk peram elok api ambil haram di lin ni. Tok dapat balik kena katok. Kena pukul. Tapi tak kisahlah tuan-tuan. Yang penting haramkan you buat jahat dengan orang. Assalamualaikum. Jawapan apa dia? Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Bukhari sebut. Siapakah orang Islam? Cek ni sebalik. Are you a Muslim? Siapa orang Islam? Orang Islam yang mana orang Islam yang lain selamat dari jahat lidah dan tangannya. Dalam Facebook, kutuk Dr. Izzahar Seramba je. Dr. Izzahar jadi juri. Hijrahkan laguku. Sudahlah, gila selebriti semua. Saya kata natang tu budak ni. Tapi saya tak tulis. Dia nak geram dah haram jadah. Macam dia menyebut saya kata haram jadah tadi. Ni. Kalau saya tulis, sudahlah Ustaz Bollywood. Malu-malu dia pun sama juga. Jahat tangan dia pasal Facebook. Ini bukan benih hamalan ni. Benih azab di hari kelak. Tapi orang tua ni dia maafkan. Nabi dah nampak demi kita punya future. Nabi sebut dua. Orang Islam ialah ni Islam. Mereka tiga orang ni selamat pada jahat tangan lidah saya. Peganglah elok. Kenapa? Wa ahsin kama atana ulai. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan buat jahat dengan duit hamba. Jangan. Yang dia buat masuk benda-benda haram, benda-benda mungkar, benda maksiat. Orang yang banyak duit di Malaysia ni. Yang menaja pada kemungkaran sebagai orang banyak duit. Agak-agak orang cakap kami nak buat. Tak apa. Takkan Persatuan Nelayan nak buat. Persatuan Nelayan menjemput Angelina Jolie untuk tenggelam bot. Angelina mesti begitu kan. Pengusi mati terus. Tengok bibir dia. Nampak? Tak mungkin. Siapa dia? Orang dia banyak. Sebab dalam bab-bab ni, apa benih amalan kita? Satu, buat baik dengan orang. Buat baik dengan orang je. Duit tak ada bang. Duit tak ada nak buat apa? Apa orang? Ni siapa nak join untuk derma ni? Saya join Ustaz, saya join. Tapi si duit tak ada. Tak apa, jom hantar ni, tolong hantar. Gunakan masa keringat hang tu. Saya pula hak duit ada sikit, takkan nak pergi angkat barang semua, saya tak boleh angkat. 5 kilo ke atas tak boleh. Tulang belakang saya masalah, dah operation buang besi dah. Dah jangan dah buat Ustaz. Kalau tak apa, kalau kita pergi tengok orang angkat, orang tak apa, ceramah pandai. Orang duk bagi barang dia duduk, haramnya Ustaz. Pi pun salah. Tak pi pun dosa. Takkan nak nyok duit, aku bagi 5,000, takkan saya bagi duit 5,000 untuk bantuan, takkan begitu, benda tak betul. Kalau duit company tak apa, duit ni tak payahlah. Kalau pi duduk, tak boleh angkat meja. Ustaz, sembang pandai. Sobat kerja lelaki buah duduk pula dah. Dia tak tahu. Mulut kita ni jahat semua lah. Wah kalau mu tak ada duit, tak ada pitih, mu tak pergi, tak apa Mu gini nak pitih tak ada. Mu bawa badan, mu pergilah. Tolong maklum, mu mana-mana lagi tolong nak kat beras, kakak nak tapar kan. Duit mu tak ada. Ini macam, mu tengoklah Abang Viva tu, Masya Allah, pitih 50 hijau je bawa. Lah kali haram tu, budak comel pergi kereta biji ke dia. Berebut dah jadi Viva lepas ni dah. Kepuasan dia. Dan jangan risaulah, orang susah, kita jangan risaulah. Kita buat baik. Kalau Allah kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Memang akhirat nampak. Di dunia pun nampak dah. Tu yang tak akhir ialah banyak kita mengingati Allah, zikrullah. Tu amal-amal kita kena buat. Keluar rumah bacalah bismillah tawakkaltu ala Allah. Keluar baca. Zaman sekarang ni Datuk every place saya pergi di Melaka baru ni, malam besok di Masjid Jami' Paka, hari Jumaat dekat Dungun, saya akan cakap benda yang sama ya. Sebab kita kena renew balik kita punya life dengan zikir pada Allah. Zikir pada Allah bukan pas solat tu.
Zikir for every step. Nak keluar rumah, pasti ada ayat semayang. Nak jadi pensyarah universiti, kena ada ayat semayang. Nak jadi kerja postman, kena ada ayat semayang. Bila keluar rumah, wajibkan, lazimi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hudita, kufita, uqita. Jaminan 3 dapat. Bila keluar rumah Nabi, bila baca doa tersebut, kamu diberikan petunjuknya, diberikan perlindungannya, diberikan kecukupannya. Syaitan boleh tanya, nak buat apa lagi, nak goda apa lagi, semua dia dapat dah. Tanaha lahu asyaitan, anhu syaitan. Syaitan berlari. Berapa ramai boleh baca? Hujan turun, haram nak baca. Allahumma sayyibanna. Zikir. Lah hujan tak dah, haram semua. Ni goreng pisang, gorpis, gordek, gorka, gordek. Goreng pisang, goreng keledek, gorkun, goreng sukun. Yang buat ayak balang, haram. Hujan. Mana? Duk haram, hujan. Kenapa tahu ni? Allahumma sayyiban nafi'a. Saya bukan kata makbul ni, salah. Hujan turun gitu, baca-baca berhenti hujan tu. Lepas tu dia lebat. Bila lebat, kita baca doa apa? Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala al-akami wal-zirab wa butunil awdiyati wa manabiti syajar. Semua hadis Bukhari Muslim. Tapi kita tak nak baca tuan. Itu yang lazim kita kena buat. Nak derma. Ada ke orang beri derma setiap hari derma RM10? Tak ada payah. Fikir. Kalau hujan berhenti, apa ramai boleh baca? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Dihujani kita dengan kelebihan Allah dan kasih sayangnya. Ya Allah. Kalau tuan-tuan berani besok pergi pejabat, tanya dia orang, tahu tak doa baca hujan berhenti? Jangan tulis nama lah. Dan lepas tu kita jauh bersunnah Nabi. Lepas tu hidup kita tidak diberkati. Na'udzubillah min. Buat tuan-tuan, boleh cari, boleh Google cari tengok doa hujan. Loh, sekarang ni Google je. Hadis-hadis pun terang. Kalau betul cerita Yahudi Google ni, betul-betul. Buka maktabah Syamilah ke apa, buka tengok. Memang sahih. So insya-Allah teman-teman sekalian, kita buat baik dengan orang, apa yang ada kita berikan pada orang, kemudian kita berzikir banyak-banyak harta benda. Hatta Nabi, kalau Nabi cucu Hasan Husain keluar, Nabi bekang cucu baginda 2 orang. Wa'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamah wa min kulli anil lamah. Ada bapak-bapak baca anak pergi sekolahnya tu. Bini tapi kerja, hari ni dia tak kerja. Doa ke bini, u'idzuki bikal. Ada yang baca? Tak ada baca. Baca kita lara, ghaflah. Wallahu alam. Dah. Nah, itulah. Break mengejut gitu kan. Apa dia cerita pun aku nak ulas pun tak erti ni. Yang aku dapat tadi berak dalam cermin. Lepas tu setengah semayang ikan meneraya nak main tokak dia. Lepas tu Dr. Izhar tak faham, tanya aku, kaum puak tu apa dia? Profesor tanya, kaum puak apa dia tu? Ha? Kaum puak ni ahli keluarga lah, keluarga terdekat lah. Jadi aku tak mau ulah, aku tak reti nak ulah Ustaz Aslim punya cerita. Tapi yang dapat fahamnya, bila saya tanya tadi, kan apa amalan yang terbaik yang kita nak kena buat hidup kita atas muka bumi ni? Dia cerita panjang tu aku dapat 2 saja. Yang pertama dia kata kita kena jaga hubungan baik dengan manusia. Yang kedua dia kata yang tadi kita kena jaga hubungan baik kita dengan Allah SWT. Dia hak cerita panjang tu tuan-tuan ambil 2 tu saja cukup lah. Lain tak ini. Ustaz lah, kita nak buat amalan ni kita kena rasa seronok. Kan, kita boleh datang satu rasa syok lah buat amalan kan. Macam Ustaz buat orang umrah kan. Pergi umrah ni kira tak boleh, kalau kerajaan tangguh sebulan tu kira macam nak marah lah kan. Kenapa tangguh kan? Apa Ustaz? Ha?
Jadi macam mana kita nak bagi datangkan perasaan seronok bila kita buat satu amalan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbi ajma'in. Yang sekasihi Ustaz Zakaria, selepas dia pencen jadi moderator di TV ni, nampak pelik tuan-tuan, nampak pelik. Dulu tak pernah keluar, korang ajak, tak pernah, dia kontrol. Tapi malam ni nampak pelik. Haram jadah pun keluar. Yang saya kasih sahabat saya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif, Ustaz Aslin, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Pagi tadi memang sepatutnya kami bertiga berada di IPD Polis. Tu dia takut aku hentam nampak dia urut belakang aku. Tapi tak lulus, tak lepas. Saya pun tak tahu. Sebenarnya aku ni pembangkang ke kerajaan? Tak tahu, aku pun pening tadi. Kan? Itulah yang berlaku tuan-tuan. Ya, dihantar, dia kata menggugat keselamatan negara. Dahsyat saya ni. Maksud dia dalam kereta saya tu machine gun, semua ada dalam tu. Menggugat keselamatan negara. Heran tuan-tuan. Tak apa, walaupun saya dah sewa hotel duduk sebelah IPD tu. Kira mereka, ni saya turun lah. Tapi mereka 2 orang lah, saya tengok live tu lah. Sedih juga tuan-tuan. Patutnya 3 orang, tapi 2 lah. Walaupun demikian, mereka makan 2 orang mereka lah, aku tak ada apa. Tapi tuan-tuan, kawan-kawan, seronok tuan-tuan. Kami ni lama dah, lebih kurang 7 ataupun 8 tahun dah. Kita bersama ni, forum ni. Susah senang, harungi bersama. Ketika kami berdua, dulu kami berdua di Sendayan. Ustaz Aslin tak lepas pula. Dia menggugat keselamatan. Majlis agama. Kita pun tak tahulah pasal apa. Kami 2 orang lah. Tapi seronok kan kalau kita 2 orang tak ada mamat ni. Macam itulah kadang-kadang kami 2 orang, kadang mereka 2 orang. Macam-macam lah. Itulah kerenah yang berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan, kita hidup ni, kalau kita nak beramal, mesti ada ilmu. Baru kita akan rasa sedap amal kita. Al-ilmu bila amalin, kasajar bila thamar. Ilmu ni kalau tak amal, seperti mana pokok tak ada buah. Sebab tu kena ada ilmu, baru sedap. Kita sembahyang dengan ilmu, beza. Beza tuan-tuan dengan orang yang sembahyang tak ada ilmu. Macam saya dapat mesej baru ni. Dia hantar, Ustaz, kalau tak baca kunut, sah tak solat? Nampak? Soalan ni nampak simple ya, tapi ada orang tak tahu. Sebab tak ada ilmu. Kan? Tak nama kunut, sah tak solat? Ni. Benda yang simple. Ada yang hantar ni 2 hari lepas. Ustaz, kalau nak sembahyang sunat tak ada wuduk boleh tak? Tengok. Nampak gelak ni. Sebab orang yang sama ya. Saya main beberapa kali dah ni. Putrajaya ni. Aku nak nampak orang tu Mana ribu-ribu tak turun. Korang ajak. Woi! Turun! Tak turun juga. Berapa kali terkah dah. Orang tu Tak percaya cuba angkat tangan. Mana yang memang ahli qaryah surau ni? Cuba angkat tangan. Orang tu Cuba angkat tengok. Takkan tak ada kot. Semua orang lain. Orang tu punya ramai tuan-tuan orang yang tu Allahu Akbar. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itu realiti dah. Orang tak nak majlis ilmu ni. Tak tahulah kita nak buat macam mana. Kita nak buat forum, kita buat macam menyanyi. Ustaz Aslin dia menyanyi. Nak tarik orang tuan-tuan. Orang kata. Dia ni kali tu nyanyi. Nyanyi semua. Itu style dia. Kan? Kita dengan Samsul debat kan. Dia dengan pantun dia. Orang kutuk juga. Kita pun tak tahulah kan. Dengan Dr. Izzar, dia dengan cara dia. Aku dengan jerekah. Lagi orang hantam. Kita nak tarik orang ni, nak main majlis ilmu. Sebab apa? Bila ada ilmu, kita beramal, kita akan sedap, tuan. Kita semayang dengan ilmu berbeza dengan semayang tak ada ilmu beza. Tuan-tuan mai, kita bagi tahu, ni kita nak masbuk, nak muafiq, dia dah tahu dah. Ni ada orang, nampak macam mana ni? Ada orang tuan-tuan, dia semayang, dia kejar imam sampai habis. Dia masuk rakaat yang ketiga, dia boleh, orang utara terligan lah. Dia boleh ligan Pak Imam asyhadu an la, dia pun sama. Dia masuk rakaat yang ketiga. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kita tegur dah, saya pernah tegur dah. Pakcik, mana boleh semayang macam ni? Dia kata, tu pun aku semayang. Dia jawab macam tu. Tu pun aku semayang, banyak orang tak semayang, dia kata. Nak kata apa? Ilmu tak ada. Tapi kalau ada ilmu, tuan-tuan beribadat dengan ilmu berbeza. Tuan-tuan akan rasa sedap.
Kita ni mengaji, kan? Qasad, ta'arud, ta'yin, kan? Ingat tak kita mengaji kitab kuning lah. Kalau orang lain mengaji, tak tahu. Saya mengaji kitab tu dengan ayah saya lah. Kita mesti saja ku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Nak masuk tu, qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau kita ada ilmu, orang yang berilmu dia tak akan angkat banyak kali. Kita tengok. Allahu Akbar. Dia akan sekali ya. Tapi orang tak ada ilmu, dia nak masukkan niat tu. Bukan dia niat, dia jadi ingat. Allah nak masuk tu saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat jadi mengikut imam kerana tak hampa gelak apa sagi Aisyah kita tengok macam-macam ada yang Allah ada Ultraman Allah yang paling teruk saya cerita ustaz selalu dengar kan saya pergi pendang pakai serban ni macam ustaz kita pakai serban kan. Tapi besar lagi, warna hijau pula tu. Orang yang serban. Redha macam Haji Azman. Ni redha ni. Kira mai jumpa saya, ustaz. Lama tak jumpa. Saya kata memang lama tak jumpa dia tak panggil. Panggil aku mai ah. Cakap elok. Dia tahu ustaz tu. Imam dah jadi imam, kita masbuk. Menunjukkan apa? Orang yang ada ilmu. Bila dia sebut masbuk, maksud dia orang ada ilmu lah. Kalau tak sebut masbuk, tak tahu apa. Ni, ustaz, jom kita pergi masbuk. Maksud dia ada ilmu. Kita pun masuklah. Allahu Akbar. Dia ni sobat punya besar. Kira orang hebat lah. Tiba-tiba angkat takbir. Allah Akbar. Duduk sebelah saya. Ganggu. Aku tadi mamat ni kacau dah ni. Dia ganggu. Ganggu macam mana? Sampai Fatihah. Kita Fatihah. Elok amin. Dia baca. Bismillah. Saya ada bismillah dengan saya. Aku macam nak buat penampak tu mamat ni. Ini orang ilmu apa macam ni mengganggu orang. Macam mana nak khusyuk? Kan? Dia waladhdallin wala tototok. Wala tototok. Saya dah waladhdall dengan aku. Wala tototok. Diam tuan-tuan. Ini macam mana tuan-tuan? Dia ganggu orang. Yang tak tahan tu at-tahiyah. Wah! Kita duduk sebelah terkejut tu. Tuan-tuan, orang yang ada ilmu dia tak buat macam tu. Tuan-tuan pergi negara Arab. Tengok dia semayang macam mana. Orang Arab, Allahu Akbar. Tak pernah tengok ustaz tu. Dia bertakbir 2-3 kali. Mana ada? Kalau tuan-tuan tengok takbir banyak kali tu, Melayu lah tu. Kan? Orang Arab, Allahu Akbar. Sekali saja. Tuan-tuan pergilah Mekah. Tak pernah jumpa. Orang Melayu kita. Pergi Mesir. Pergi apa Saudi. Duduk Masjid Arab. Aku pun pening tuan-tuan. Dia mengaji mana tau. Bagilah apa? Berlambak. Pergi orang kampung. Dah lagi dengan gigi tak ada. Bersembuh tuan-tuan. Dia nak masuk tu khasad, ta'arud, ta'yin. Tuan-tuan kena bezakan niat dengan ingat. Kalau niat ni terlintas. Terlintas tuan-tuan. Allah, dia lah tu. Ni kalau saja aku semayang maghrib 3 rakaat, itu ingat. Bukan niat. Ilmu, kena ada ilmu untuk semayang. Kalau tak ada ilmu, ikut orang aja. Pernah berlaku ada orang tolak jadi imam. Untuk apa? Solat jenazah. Pakai serban. Allahu Akbar. Orang pun Allahu Akbar. Dia rokok. Semua pakai duduk tengok. Ni macam mana? Nak rokok, tak rokok. Nak rokok, tak rokok. Baru dia terperasan. Silap. Allahu Akbar. Habis orang tanya. Rokok. Dia kata aku hormat. Pasal yang mati tu pak mentua aku. Dia kata. Pak mentua apa? Ilmu tak ada. Tak kerti pakai serban lah. Jaga tuan-tuan. Sebab tu pentingnya ilmu. Bila ada ilmu, tuan-tuan solat dengan ilmu berbeza. Sedap tuan-tuan. Sedap. Kita akan semayang. Sebab qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nampak? Semayang ni kena khusyuk. Semayang khusyuk tuan-tuan. Kita semayang banyak. Saya sebut tak jaga khusyuk. Tuan-tuan, kalau ada ilmu, kita semayang dengan ilmu kita. Sedap tuan-tuan. Ibadat ni sedap. Saya duk cerita tu. Macam mana nak katakan ibadat tu sedap tu macam? Kita andaikan, saya duk ulang benda ni. Ini nampak ni. Ni ayat biasa. Cuba bayang, Ustaz Haslin bawa sebelah ni ialah buah limau. Saya perah masuk buah limau. Masuk buah limau. Masuk buah limau. Berapa biji dah? 3, 4, 5, 6, 10 biji. Sekarang ni, andaikan ini ayat limau. Andai ya. Sekarang ni ayat limau ni. Wah, ayat limau. Andai. Apa dia ngangut apa ni?
Sekarang ayak limau ni saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masam nyum. Pasal apa dia telai elok? Pasal apa Ustaz telai elok? Sebab dia pernah merasai ayak limau tu. Macam tu ibadat. Orang yang pernah buat, kalau dia tak buat, dia tak boleh hidup. Dia tak boleh hidup. Sebab dia rasa nikmat dah solat. Macam tu tuan-tuan. Kena ada ilmu. Nak puasa kena ada ilmu. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita korek hidung batal tak? Berapa banyak dah Ustaz duk jawab kan? Rongga kita ni bukan sini. Rongga ni dalam ni. Kecuali lah kalau kita korek tu tembus keluar ke telinga. Batal. Korang, dia kata ni ada orang kata Ustaz, batal Ustaz. Tuan-tuan, tai hidung duk seketul macam ni, takkan tak korek kot. Duk biar duk, kita bercakap duk nampak. Jam tuan-tuan. Tak cakap dengan dia, duk tengok hidung dia. Buanglah tuan-tuan. Rongga tu ni. Ini cuping. Cuping, dia anggap cuping. Rongga apa? Ni, lepas ni. Yang rawan ni. Kan? Tuan-tuan, buanglah. Bulu hidung duk terkeluar, tak boleh tu. Batal. Dia cakap, dia tengok bulu hidung dia. Lepas tu, berubah pula bulu hidung tu. Nampak? Lagi jam. Kena ada ilmu. Bila ada orang ilmu, insyaAllah tuan-tuan, kita beramal dengan ilmu kita, puasa akan sedap. Puasa akan rasa sedap. Banyak orang puasa semata-mata puasa. Kerana apa? Tak ada ilmu. Dia menahan diri apa? Daripada makan minumnya. Tapi bila ada ilmu, mata dia jaga. Tangan dia jaga. Mulut dia jaga. Hati dia akan jaga. Sebab tu ada orang yang puasa tuan-tuan. Puasa dia rasa nikmat. Ada orang dia akan ambil puasa Isnin dan Khamis. Ada orang ambil Yaumul Abyad, hari putih. Sebab apa? Dia rasa nikmat puasa tu. Orang yang pernah buat dia tahu tuan-tuan. Dia akan rasa nikmat puasa. Dengan ilmu. Tak nak ikut-ikut. Orang bagi sedekah ni, kita bagi sedekah. Ada orang sedekah subuh. Apa kelebihan dia tahu? Ingat, pertama ilmu. Yang kedua ni, apa kita buat nak rasa nikmat, mesti ada ikhlas. Bila ikhlas, kita akan dapat dua. Pertama, hikmah. Daripada apa yang kita buat. Contoh sedekah kita buat. Hikmah apa? Allah panjang umur kita. Allah murah rezeki kita. Allah akan angkat darjat kita. Jangan susah hati tuan-tuan. Saya baru ni buat sambutan hari keluarga Tok Ayah Kedah. Datang punya ramai, hampir 500 orang lah. Ada orang bagi lembu. Kita buat kenduri. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, makan dekat 1000 orang. Kami bagi awak balik lah. Makan. Bagi seekor lembu. Rupa-rupanya dia toke Mutiara Express. Tak ada Mutiara Express kan? Toke Mutiara Express bagi lembu tu. Saya kata, kenapa Pok Nik bagi? Ustaz, saya dah 2 tahun Ustaz. Express tak boleh nak bawa. Tak jalan kan? PKP. Saya bagi Ustaz. Saya bagi. Saya kata, Pok Nik ada duit kan? Memang tak ada duit Ustaz. Tapi saya bagi Ustaz. So bagi. Bagi saja. Bagi siapa mana-mana nak buat kenduri. Dia bagi. Alhamdulillah. Kerajaan Kelantan bagi projek dekat dia untuk bas transit di seluruh Kelantan. Allah angkat darjat. Hikmah daripada kebaikan. Nampak? Ni dia dapat tu. Maksud dia transit nak pergi ke Kelantan tu digunakan oleh bas Mutiara Express. Dan bukan saja dia ada bas tu. Ustaz, Alhamdulillah, dia hantar mesej saya. Saya dapat lagi Ustaz, lori tangki minyak. Bawah Mutiara Express. Tengok. Hanya seekor lembu yang diberi. Mungkin dia bagi banyak lagi tak. Biar Allah bagi hikmah dengan Allah bagi rezeki yang lain. Yakin tuan-tuan, amal ni buat, tuan-tuan ikhlas, Allah akan angkat darjat kita. Yang kedua apa? Allah bagi pahala. Pahala kita. Tuan-tuan datang ni memang tak nampak apa. Nampak pahala tak? Tak nampak. Kalau nampak tuan-tuan sambil duduk ni kan, pahala jatuh ke depuk-depuk. Kita sembahyang berjamaah dengan sembahyang seorang apa? Afdhalus salatul jamaah min salatil fat 70 wa 20 darajatan. Sembahyang berjamaah dengan seorang lebih baik 27 kali ganda. Nampak tak? Tak nampak. Dia pun tak nampak tu yang tak turun tu. Tak nampak. Kalau nampak tuan-tuan turun ni, nampak ni. Semua nampak. Saya poket keluar penuh RM27. Tobat. Pagi esok penuh subuh. Tapi tak nampak. Tak nampak pahala ni di mana? Akhirat esok tu. Kita nak bawa esok di akhirat. Sebab tu saya ni 54. Ustaz 53. Yang ni muda 44. Yang tu 68 lah. Tuan-tuan, siapa naik 50 tahu lah. Kita akan rasa lah. Kan? Kawan-kawan kita ramai tak ada dah. Betul tak Pak Cik No? Kita akan rasa. Aku ni hidup lagi. Kawan saya main badminton. Ni, serve ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berhenti. Saya kata, abang, nama Pak Ya.
Umur 54 sama saya. Kata apa, serve? Mengucap. Dia kata, Ustaz, saya jantung, Ustaz. Takut mati dalam gelanggang. Oh, tapi main. Tiap kali serve, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an serve mengucap. Serve dia mengucap lah. Allahu akbar. Balik mati sungguh. Lepas tu dia ajak friendly. Kami friendly lah. Baru ni datang grup nak friendly. Saya kata ingat. Baru ni friendly dengan saya seorang Pak Ya nama dia. Dia serve mengucap. Balik mati. Jadi siapa yang friendly dengan kami, jaga. Betul kau Ustaz. Dia takut. Allah ambil tuan-tuan. Tapi dia ada persediaan dia. Tengok. Nak pengucap lagi. Kita menah tak tuan-tuan? Macam Ustaz Selim kata, zikir kita. Hujan turun pun tak baca. Masuk jamban pun tak baca. Kan? Sedangkan pahala cukup banyak. Masuk jamban, melak-melak. Sedangkan berak tu dapat pahala. Makan dapat pahala. Semua ni. Kerana apa? Yang penting keikhlasan kita. Kalau tuan-tuan buat sesuatu kerana Allah, macam Ustaz Selim kata tadi, bukan saja kerana manusia, kerana Allah, kita akan rasa keikhlasan. Dia akan rasa sedap tuan-tuan dalam ibadat ni. Tuan-tuan tak akan rasa jemu. Dan mesti ibadat tu mesti kena constant. Kena istiqamah, kena berterusan. Kena berterusan. Kalau semayang, saya tuan-tuan duk puji lah. Puji sahabat-sahabat sebab kita kenal. Dr. Izhar ni dia tak akan miss sunat duha. Saya tahulah, memang saya tahu kalau duduk dengan dia akan datang solat duha dulu. Tak tahulah di depan saya kan. Di belakang tak tahulah. Tapi memang dia tak tinggal lah sunat duha. Tuan-tuan tanya keberkatan rezeki dia. Allah angkat darjat rezeki banyak. Duta deria, semua duta sapu kat dia. Gaji tak termasuk lagi, tengok. Tauzik, haram berlakon pakai kereta. Rupa nikmat. Allah angkat. Kerana apa tuan-tuan? Mungkin dengan solat dia. Tuan-tuan dia banyak bantu. Ni orang yang banyak membantu. Banyak mengeluarkan. Sebab dia yakin. Yang tu bukan kita punya, yang ada tu. Yang kita bagi tu kita punya. Ustaz Asli ni, kawan-kawan kita ni, Ustaz Zakaria, kita kenal lama. Kerana apa tuan-tuan? Kita dah kenal hati budi. Hati budi macam mana, cara dia cakap macam mana, apa yang dia luahkan. Kadang-kadang duduk, kita sambil-sambil berbicara ni, kita tahulah. Orang susah, dia tengok muka, kita tahu. Kan? Senang, kita tahu. Kadang-kadang kawan-kawan ni tengok, nampak macam ceria. Tapi hati dia, kita boleh merasai sebab kita mendalami. Itu kawan-kawan. Cuba tuan-tuan bayang kalau Allah mengenal kita macam mana. Jamin syurga dah. Aku kenal dia dengan sedekah dia. Aku kenal dia dengan solat tahajud dia. Aku kenal dia dengan solat duha dia. Takut Allah tak kenal kita. Sebab apa? Tak ikhlas. Kan? Takut kita ni, Alhamdulillah, Ustaz Dr. Izhar masukkan baru ni. 10 penceramah terkenal dalam social media. Tak? Kan? Nombor 8. Nombor 7 Ustaz Selim. Nombor 8 kot. Nombor 8. Nombor 7, Ustaz Dr. Izhar. Aku nombor 2. Ingat Cik Ayam lah. Belakang Ustaz Azhar Idrus. Aku. Terkenal tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang kalau esok di akhirat. Makhluk Allah di akhirat tu tak kenal pun Ustaz Abdullah Khairi. Sedih tak saya? Kadang termenung. Orang kenal. Pergi mana orang kenal tuan-tuan? Kadang-kadang masuk jamban. Tolak-tolak. Assalamualaikum. Aku tanya jamban lah bro. Masuk jamban pun orang kenal. Tapi cuba tuan-tuan bayang esok duduk di padang mahsyar. Seorang pun tak kenal saya. Malaikat pun tak kenal. Siapa orang Ustaz Allah ni? Sedih tak? Yang penting keikhlasan kita tuan-tuan. Dalam ceramah, dalam sedekah, dalam ibadat. Ikhlas kerana kita akan rasa sedap. Sebab kita buat kerana Allah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Allah. Betul lah Dato' Dr. Izhar kata kalau pergi umrah dengan Ustaz Allah ni, dia buat kerja orang menangis kan. Macam malam ni dia ceritakan. Orang cerita jekah-jekah, gelak-gelak. Tapi sampai pada hati kita. Sampai pada saya tu sampailah Ustaz yang sampai. Ustaz cerita bagaimana kita nak dapat kemanisan dalam kita beribadah. Yang pertama sekali kita tuan-tuan kena ada ilmu. Kita buat apa amalan itu kita kena tahu matlamat dia, tahu tujuan dia. Tahu kenapa suatu amalan itu Allah Ta'ala perintahkan, suruh kita buat satu amalan itu. Kalau kita tahu hikmah, kita tahu falsafah, maksud yang tersurat dan tersirat daripada satu ibadah itu dituntut supaya kita buat, maka kita akan dapat merasailah suatu suruhan itu bukan satu bebanan, tapi suruhan itulah merupakan satu kenikmatan yang Allah Ta'ala nak bagi apabila kita mengecapi satu nikmat. Yang kedua Ustaz sebut tadi tentang ikhlas. Kita buat amalan ni.
Kena kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat amalan kita tak kenal siapa itu Allah, man rabbuka, kita tidak akan mencapai nikmat kemanisan dalam beribadah. Itu antara yang dapat poin yang saya dapat daripada Ustaz Abdullah berikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini sempena dengan program bicara ilmu pada malam ini, kita akan turut melancarkan kutipan derma. Tadi Ustaz Aslin sebut, Ustaz Izhar sebut, Ustaz Lah pun sebut. Kita kena bagi sumbangan. Jangan kita rasa takut, jangan kita rasa sayang dengan duit yang kita ada dalam poket kita. Kita nak sumbangan derma ni, kita nak bantu GSP, Geng Surau Putrajaya ni, yang anjur majlis-majlis ilmu yang seumpama ini, yang buat live, siaran langsung, gunakan tu, tuan-tuan tengok kamera itu sewa semua tu. Jadi kita nak kumpul duit sikit untuk GSP ni, ada peralatan dia sendiri untuk buat majlis-majlis ilmu khususnya di Putrajaya ini. Jadi macam mana Ustaz Mirul? Kutip macam mana? Ada tabung? Siapa yang buat tabung? Macam duit dah penuh dah tabung tu rasanya. Jaga SOP. Itu dia tuan-tuan dan perempuan ni, tabung yang diedarkan ini. Kita mohon sama-sama sumbangkan seorang sedikit, seorang banyak lah, bukan seorang sikit kan, supaya kita bagi. Kita bagi untuk kita memastikan majlis ilmu kita ini. Baman tolong. Baman tolong bawa. Belah perempuan pun bagi juga. Sila. Abang Man jangan pergi kutip pula kat belah sana. Bagi beg saja. Boleh. Minta bantu tolong ni, insya-Allah. Selain daripada tu, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni PPZ, Ustaz Syafiq kita bersama, ada bersama dengan kita malam ini. Dia pun ada bawa van kaunter bergerak zakat. Zakat. Alhamdulillah baru ni untuk tahun sudah melebihi target 828 juta. Kutipan tahun sudah wilayah persekutuan. Dan tahun 2022 ini PPZ target untuk dapat 852 juta. InsyaAllah kita di PPZ punya. Dan diagih tahun sudah berapa? Ustaz ingat tak? Berapa? 756 juta diagihkan kembali kepada asnaf-asnaf dan juga program-program yang dibuat hasil daripada sumbangan duit zakat yang dibagikan oleh tuan-tuan. Dan salah satu yang paling banyak bayar zakat ni orang ni. Kan? Saya bayar zakat, saya kena PPZ. Dia kalau bayar zakat, PPZ datang pada dia. Maksudnya banyaklah zakat dah. Hebat. Insya-Allah. Tu berkat dia suka apa? Suka bagi tolong orang, hantar bantuan sana, hantar bantuan sini. Jadi alhamdulillah tu contoh yang sangat baik lah. Yang tuan-tuan ya, bila kita ada harta benda ni, kita bagi infak, kita bagi sumbangan tu, insya-Allah Allah Taala akan lipat gandakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak berhasrat untuk nak tanya soalan, tapi saya nak bagi seorang 5 minit untuk setiap panel ini untuk membuat kesimpulan terakhir lah. Tajuk yang kita bincangkan, menanam benih amal ini. Silakan Datuk dulu. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, hidup kita ni tak lama, tuan-tuan. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Adakah kamu ingat kamu ini akan hidup atas muka bumi ini sia-sia? Tak. Allah tanya siap-siap, afahasibtum, ini persoalan. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Kau ingat aku jadikan kamu ni sia-sia ke, wahai manusia? Tak. Tidak, ya Allah. Jadi apa maksudnya tu? Saya nak kongsi 2 nasihat Imam As-Samarqand. Macam mana kita nak jawab depan Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Ya Allah,
Aku tak hidup sia-sia ya Allah. Pertama ya Allah, aku sentiasa bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak hisab? Tuan-tuan, bangun malam je. Tuan-tuan nak rasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat orang kata apa? Nikmat merasai apa yang Allah bagi tu bangun malam. Tu yang Allah bagi tahu dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah bagi tahu dah. Kau bangun malam, kau akan dapat lihat bagaimana Allah angkat martabat. Percayalah tuan-tuan. 1 minit. Tuan-tuan boleh menangis kita tuan-tuan. Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba bangun malam. Tuan-tuan tutup mata, tuan-tuan cakap, ya Allah, apa nikmat yang aku tak dapat? Apa nikmat yang aku tak dapat? Tutup mata. Tuan-tuan pernah sekali satu hari itu, satu malam. Saya tutup mata. Boleh tengah-tengah kita duk tutup mata tu tiba-tiba terlintas. Ni, 2 mangkuk ni. Tiba-tiba terlintas tuan-tuan. Saya tak tahulah sebab apa. Saya tutup mata terlintas. Ni atas sejadah ni. Terlintas, ya Allah, aku ada 2 orang sahabat. Kami ni jumpa dekat Mekah 2014. Tuan-tuan duduk termenung tinggal. Terbayang muka Ustaz Allah, terbayang Ustaz Aslin. Masa tu PKP. Saya kata, ya Allah, kalau aku mati, ya Allah, adakah mereka berdua ni akan datang masa aku mati? Menangis tuan-tuan. Itu sebabnya kita ni tak ada apa. Allah bagi sahabat. Ya muqallibal qulub, sabbitna alil iman. Ni hati ni berbolak-balik. Mungkin masa ni mereka rapat. Tapi masa kita mati, mereka tak ingat kita. Na'udzubillah. Itu sebabnya bermuhasabah. Kita buat baik tak dengan kawan-kawan? Buat baik dekat dengan sahabat handai. Jangan kita duk ingat hidup kita ni, oh tak apa, nanti Allah bagi ni, Allah suruh hibur-hibur. Tak, Allah suruh bermuhasabah. 1, muhasabah. Apa yang telah kita buat? Muhasabah, ya Allah, aku ni banyaknya buat dosa. Muhasabah. Itu yang kita boleh nangis tu. Ilahi, itu apa? Nasihat Imam Syafi'i kan? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Mungkin ada yang tak setuju. Dia kata ni kita duduk dekat RNR. Tuan-tuan, dalam syair, ni bukan RNR. Saya tak kata dia bodoh. Cuma kurang cerdik saja. Kita macam ni lah. Kata Haji nak bagi saya duit. Saya ada duit. Tapi Haji kata, ambil lah Ustaz. Saya akan kata, tak apalah Haji. Saya ni ada duit. Tapi saya kata, tak apalah Haji, saya ni. Tapi kita akan bermujamalah. Tak apalah, saya ambil lah. Nanti saya akan gunalah. Kita guna. Kita tak nak. Tapi nak. Macam mana nak cakap? Begitulah. Maksudnya hati kita tu. Sama lah juga macam nasihat ni. Mungkin dia kata nakal kepada Imam Syafi'i tu tak berapa nak jelas. Tak apa. Kita kata nakal kepada ulama. Ambil dia punya ayat dia tu. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Wahai Tuhan, aku tak mampu nak duduk. Tak layak untuk duduk dalam syurgamu. Tak layak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi Tuhan, aku tak mampu nak duduk dalam neraka-Mu, ya Allah. Tuan-tuan bayangkan. Kita bermunajat dengan Allah. Tuhan, aku nak masuk syurga tapi aku tak mampu, amalan tak banyak. Sebab Nabi kata, pagi kau buat pahala, malam kau buat dosa. Malam kau buat pahala, esok pagi kau buat dosa. Habis apa? Mana kita ni tak ada amalan yang cukup untuk masuk. Tapi Allah bagi masuk birahmatillah, dengan rahmat Allah. Jadi itu sebabnya tuan-tuan. Bukan kita nak kata duduk dekat tengah-tengah RNR. Tolonglah ayat tu biar betul sikit. Tak ada orang nak duduk dekat padang mahsyar duduk RNR.
Semua nak masuk syurga, betul tak? Tapi kita, ya Allah, amalan banyak ke tak? Kenapa Nabi SAW semayang malam sampai bengkak kaki? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang syukur? Allahu Rabbi. Maka bermuhasabah. Setiap kita bermuhasabah. Nombor 2, mulazamatul asatizah. Sentiasalah dekat dengan orang-orang alim. Saya bersyukur tuan-tuan pada Allah Ta'ala. Dengan cara kami ini, Allah Ta'ala buka rezeki, orang-orang muda minat datang. Kami di Langkawi lebih daripada 5,000 kan? Lebih. Yang daftar polis duk anggar, lebih kurang 5,000 orang. Lebih. Sampai yang atas laut tu orang tak kira lah. Geng-geng tu, sebab dekat atas dah penuh sebab ikut SOP dah 5,000 penuh kat dataran Lang ni. Duduk, kita baru tahu dekat atas apa? Atas laut tu, ada kapal-kapal duduk ramai-ramai apa-apa dia. Dia kata nak masuk atas tak boleh, kami duduk dekat, lagi dekat, boleh dengar dekat lagi. Ya Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang muda semua. Tuan-tuan, mulazamatul asatizah. Dekat dengan ulama' pun cukuplah. Kami tak sampai ke tahap ulama' tapi cukuplah baik dengan orang-orang yang soleh. Kalau orang macam ni tak soleh lagi, tak tahulah tuan-tuan. Walaupun orang kata Ustaz Abdullah Khairi ni, dia bukan ustaz, dia ni engineer. Guru saya yang mengajar usul fiqh, Syekh Muhammad Syukri, dia merupakan engineer. Dia engineer, dia ada BA engineer dan dia ada BA syariah. 2 BA dia ada. Tapi sekarang ni, dia salah seorang daripada ulama' besar di Syria. Jadi oleh sebab itu, orang macam ni kita nak ambil barakah. Ustaz Haslin Bollywood ada cara dia. Dia menyanyi. Tapi nyanyi dia tu, Rozana, dia tukar. Rasulullah. Dia tekan tu, wush, hebat suara. Mujurlah malam ni mic tak berapa okey. Kalau mic okey, aku rasa tak habis lagi dia bercakap. Macam pagi tadi, alamak. Mic sedap, dia pun nyanyi bang. Terkekek-kekek makcik dia buatnya. Makcik, Puan Seri you. Aku panggil makcik. Tak sungguh. Dia penyanyi tu bukan kosong, ada isi. Nyanyi yang ada isi okey. Bahkan ulama' pun dibenarkan kalau liriknya baik. Kalau zaman Nabi, mereka guna apa? Dia guna syair. Kan? Nak perang, syair. Nak perang ni diorang bagi syair. Baca syair panjang-panjang. Bang, boleh menangis bang kalau kita dengar betul-betul syair tu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama buat 2 perkara tadi yang dinasihatkan oleh Imam As-Samarqand. Pertama, banyakkan muhasabah. Di situ pun dapat pahala. Dan yang 2, untuk kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Apatah lagi para ulama'. Semoga tuan-tuan perempuan, kita teruskan majlis ilmu ini dan pastikan tuan-tuan, hidupkanlah masjid-masjid sekarang. Sekarang semalam saya bersama dengan mufti-mufti sampai pukul 12 lebih. Ada perkara penting dibincangkan. Semua bercakap sekarang usaha kita nak bangunkan balik masjid. Kita nak hidupkan balik masjid. Sebab ramai yang cakap sekarang ni nak turun, tak berani, COVID. Yang aku pelik dekat Giant penuh. Betul. Bila kata datanglah semayang, ada pula kata saya tak boleh nak datang lagi lah sekarang. Saya tak boleh terima, saya sakit hati. Sakit hati sebab apa? Semayang jarak-jarak. Kan bengong nama tu. Kau datanglah dulu. Bagi semayang ni, saya selalu cakap, bagi semayang subuh melempah sampai atas jalan raya tu. Tiap-tiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, melempah orang. Barulah sedap mufti dan juga pengarah Jabatan Agama Islam pergi menghadap tuanku, ampun tuanku, kita memang kena rapatkan soft sekarang. Kenapa? Orang dah semayang sampai atas highway plus. Melempah-lempah ya tu, apa ni yang ampun tuanku. Ini orang kereta jalan jam. Tambah-tambah tuanku pula jam. Tuanku tanya, apa pasal ni nak pergi airport tak boleh ni? Jam, orang sembahyang zuhur. Baru orang boleh rapat. Betul tak? Ini subuh. Ada satu soft. Alhamdulillah. Itu jarak. Kalau tak jarak, alamak. Wabillahi taufik. Jadi tuan-tuan, mari kita hidupkan dulu masjid. Hidupkan rumah Allah. Bab-bab rapat, serahkan orang tua ni, orang jakin.
Semua di atas kepala JAKIM dan salah JAKIM. Gurau je tuan-tuan. Tapi ni banyak. Ni antara orang yang duduk MKN. Banyak. Dia selalu tolong. Dia kadang-kadang dia kata kita sedang usaha. Kita doakanlah tuan-tuan. Mufti-mufti selalu hantar. Minta. Tapi ada lagi yang lebih besar. Jadi kita serahkan kepada mereka. Tanggungjawab kita selesai. Selesai tak? Selesai. Kita datang. Selesai dah tanggungjawab kita. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk atas kesimpulan akhir tu tadi tentang bagaimana kita perlu bermuhasabah dan juga kita perlu mendekatkan diri kita dengan para alim ulama. Jadi malam ini alhamdulillah kita bersama dengan para alim ulama yang mengingatkan kita tentang tugas dan tanggungjawab. Sila Ustaz Aslim pula. Kesimpulan. Kesimpulannya. Mai punya kesimpulan. Okey. Saya bukan orang alim, lagilah ulama. Saya ni penceramah aja. Dato' Izzah insya-Allah lah ada orang alim. Batu bilang seperti tempat panggil kalimah tuan guru memang cukup pandang rungsing sebab ada pengikut-pengikut yang tak asup juga. Tolong ingatlah. Minta maaf lah saya ulang balik. Saya bukan orang alim. Alim itu orang berilmu. Tapi bahasa orang Melayu, alim ni kau hebat lah. Saya orang yang boleh menyampaikan ilmu. Tolong sampai. Belajar di Pakistan lebih kurang 7 tahun. Di UM 4 tahun. 11 tahun sama dengan level secondary dengan primary secondary. Dan insyaAllah boleh menyampai. Dan Allah bagi saya boleh bercakap. Dulu saya tak cakap, juga gagap. Tapi pertandingan-pertandingan debat semua perbahasan dan sebagainya syarah memang saya wakil sekolah. Tapi masa 7 minit jadi 2 minit je. Sebab apa? Gagap. Dia gagap. Macam tu bibis tadi kan. Okey. Dalam sebuah hadis sebut, dalam syurga ni ada 3 golongan yang mereka setaraf dengan para nabi. Yang pertamanya, golongan yang sering memberi walaupun orang lain bakhil. Dia rajin bagi. Walaupun susah ke, senang ke, apa benda ke, dia akan tetap bagi walaupun ada orang bakhil. Bahkan dia suka sangat dalam bahasa mudah ni bila orang mengharapkan pemberian dia. Lepas tu kita dan adik-beradik, kita kena menjuarai pemberian kat mak ayah. Jangan kita rasa, dia dah bagi tak ayah. Kita rasa kita be a winner untuk kita bagi, orang kata apa nama ni, sedekah kepada mak atau bukan hadiah kat mak kita. Sebab Nabi pun tegur bagi tahu dekat Hakim bin Hizam. Hadis ni panjang saya sebut tadi kan. Hakim bin Hizam ni ibda biman ta'ulu. Mulakan dengan orang yang menjadi tanggungjawab kamu dulu. So dalam hadis ni kata setaraf kita dengan para nabi. Ni Nabi beritahu sahabat, tahu tak siapa? Sahabat kata la nadri ya Rasulullah. Kami tak tahu. Nabi jawab ialah orang yang suka memberi. Langsung ada ramai orang yang bakhil. Yang kedua ialah orang yang suka memaafkan orang lain. Walaupun orang itu pernah menzalimi dia. Benda ni berat sebenarnya. Nak maafkan orang susah. Susah sangat. Ya, apa tu jangan bersebab orang yang tak pemaaf adalah pendendam automatik dan dia ambil sifat Allah Al-Muntaqim. Al-Intiqam tu tak boleh. Saya pernah nasihat seorang akak dari Johor. Ya, ayah dia dibunuh secara sihir. Dan di pengakuan pada ayah kawan ayah itu mengaku dan panggil dan minta maaf, dia tak maafkan. Sehinggalah dia berjumpa saya di Mekah 2009 atau 2010. Dia kata, Ustaz, saya buat macam-macam dah tapi hati saya ada masalah ni. Cuba cerita ada tak saya sejarah benda. Dia berkata, mungkin ke Ustaz saya tak memaafkan bisnes partner ayah saya yang sihir ayah saya sampai mati. Oh iya ke? Habis itu macam mana? Masa dia nak mati, macam akak tahu, masa dia nak mati dia mengaku depan saya. Tapi saya tinggalkan dia sampai dia mati dan saya tak maafkan dia sampai sekarang. Oh, padahal akak berserabut. Cuba akak jadi pemaaf. Saya baca ada ayat surah Ali Imran, ayat 130 lebih tak salah saya. Iaitu wal'afina 'anil nas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Disediakan syurga untuk orang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang rajin bagi, senang ke dia, susah dia rajin sedekah.
wal kaziminal ghaidh. Yang tahan marah, dia sabar. Orang buat apa dia pun tak apa, biar apa. Memang aku jahat kot. Daripada Allah katuk aku, biar dia katuk aku. Dia kok tu jadi dia. Yang tiga pada wal afina 'anin nas, dan rajin maafkan orang buat salah. Orang buat salah dengan dia maaf. Bukan dia buat salah dengan orang. Tapi dia berikan kemaafan kerana Allah sukakan orang yang buat kerja baik-baik. Yang ketiga apa dia? Yang Nabi sebut iaitu orang yang menghubungi silaturahmi walaupun mereka ingin memutuskan persaudaraan dengan dia. Ada kan kita anak-anak Salah pernah ceritakan merajuk dengan mak sampai mak tu lumpuh. Mak sakit dekat 15 tahun tak balik. Rumah kan jauh pun 40 km je, tapi berdendam dengan mak. Adik-beradik seronok. Dia tekan. Sampai peringkat kadang-kadang merajuk kerana bila ayah mati atau mak mati, kerana gelang mah mak tu, mak bagi kat kak dia. Dia tak dapat. Dia tak apa. Ditinggal. Dia menikah dengan jantan mana Kuala Lumpur ni. Sampai anak dah besar semua dah. Adik-beradik putih. Bila dengar kuliah ceramah macam Salah bagi, saya beritahu tuan-tuan, dia rasa salah. Dia cari. Nampak tak? Sebab bab ni, 3 benda ni, tuan-tuan, rajin memberi insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak cakap apa? Yelah cerita kita kan jadi macam orang Kedah yang masuk baku yang kat sendiri. Payah masuk baku yang kat sendiri. Jadi macam kangaroo. Kan? Jadi nak cerita kebaikan tak payah. Tapi nak bagi tahu, yakinlah sebab yang bercakap ini pernah berlaku. Datuk, macam mana ni cerita macam mana? Ustaz, belah lagi lah. Dah masa mudah. Kita bagi orang pinjam kat kita, pinjam duit orang tu 200. Orang miskin, kalau pinjaman kita, agak-agak bagi balik. Dia bunyi pinjam, dia tak kata minta sikit. Kita tak bagi. Pinjam. Kita pun Alhamdulillah ada bagilah. Bagi 200. Baik dengan dia. Sampai dekat RR Tapah tu, orang bagi balik saya RM2,000. Saya tak kenal dia langsung. Tapi mak dia peminat saya. Mak dia lah, anak dia tidak. Mak dia kaki macam tak kepala kat orang tua. Ni geng-geng apa ni? Sahabat-sahabat. Mami lah. Mamu-mamu Penang. Dia orang duduk Parit Buntak. Dia kata, Ustaz sihat dah kau? Lo seronok lah. Makcik teriak lah. Tengok Ustaz dalam Facebook ni. Lepas tu anak Ustaz. Nanti kejap saya pergi belayar. Dia pergi. Rupanya pergi ambil duit. Dia salam. Masa gedemak. Keras tangan saya. Masuk zaman saya kira. Kan? Ya. Janganlah orang suka kat aku no. Tuan-tuan. Waktu tu dia boleh terasa. Ya Allah. 200. Ini demi Allah ni. Saya bukan kata cerita itu baik tidak, tapi dah kenal. Dia susah. 200 pada saya kecil lah dalam masa mudahnya. Sebab dia tu memerlukan. Dia sebab dia nak beli apa ni, rotek motor. Kemudian susu anak dia macam mu'alaf. Bagi kat dia. Tapi di luar jangkaan. Macam Salah cerita lagi dahsyat. Salah banyak. Ribu terus. Ganti penceramah Tuhan bagi dia sikit. Contoh. Batu dalam bab-bab ni. The more you give, the more you get back. Don't be sad and don't worry. Sebab Allah bukan buta macam kita. Allah bukan kira. Saya Tuhan bagi saya 4 bulan warded di hospital Jumlah dia. 78 hari saya lumpuh. Saya berak kecil atas katil. Agak-agak siapa bagi sembuh? Allah. Tapi dengan bantuan sahabat-sahabat ni lah. Allah kirim mai aja dia bagi rezeki kat saya. Rezeki dia bagilah sebab kita tak kerja dengan orang. Ada rezeki sekarang ni ada lah orang lantik tu lantik. Okey Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu kalau kita khidmat dengan orang, kita bermusibah. Jangan risau tuan-tuan. Allah akan hantar orang dia. Dan yang ketiganya pada kita, yang keduanya maafkan orang insya-Allah. Batu bila orang mati kan, imam kat Malaysia kata, siapakah yang harus ini mayat? Baik. Ulang kan? Baik. Ada satu datuk tu dia meninggal dia pun. Dia kata, Ustaz, saya tak kenal jenazah tu baik ke jahat? Dia kata dia ni lah ya Allah. Kata dia bekas orang politik lah yang berhormat dulu ni. Lama zaman Tun Razak ni. Dia meninggal dah. Dan dia juga yang sponsor haji wajib kat saya. 7,000 cek dia bagi kat saya. Tu dia pahala dia. Haji wajib saya 21. Ustaz tak pergi haji ke? Belum tu. Pergi lagi? Tu. Nak pergi ke? Datuk tanya soalan macam nak ajak pergi ke apa nama ni Singapura je. Siapa tak nak pergi? Tak apa. Kau cakap Haji Din. So masukkan nama kau satu. Nanti kau tak cek. Driver memang tak cek. 7,000. Masa saya gaji saya RM16 je upah tu gaji imam Kuala Selangor. Sebelum Datuk Basar Umar.
marah pengarah kata kenapa imam kau hang buat macam tu? Naik pangkat S29. Begitulah. Tapi dia bagi. Dia kata, Ustaz macam mana nak buat? Saya tak kenal dia. Baik ke jahat? Kata Datuk, Nabi kata la tasubul amwat. Orang yang cakap berdalil. Jangan kita caci orang dah mati. Datuk kalau dia minum arak sebelum tu, baik. Sebut baik. Sebab doa. Kan dalam kata, jenazah lalu, orang kata apa? Baguslah dia. Wajabat lahul al-jannah. Ada jenazah lalu, eloklah mati pun nyusah kawasan ni dia. Mana Nabi kata, wajabat falahun nar. Maka carum cakap dia untuk neraka. Jangan tuan-tuan. Faham tak faham tu? Yang tak akhir, rapatkan tali silaturahim. Ataupun rapatkan persaudaraan di antara kita, insya-Allah. Insya-Allah nampak very simple, tapi buahnya kita akan dapat mercy pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Tadi tuan-tuan tengok GSP mantap mana-mana tempat pun sampai Kedah Bentau sebut geng Surau Putrajaya memang hebat dengan program-program ilmiah, ada kuliah dan sebagainya, insya-Allah. Dan tuan-tuan kalau tuan-tuan membantu mengembangkan, tuan-tuan nak ceramah tak pandai. Suruh depan dia pengurusi JKK yang mana jin tu gagap. Nak ceramah tak pandai, tapi duit tuan-tuan banyak, bagi insya-Allah bantu anak muda kita untuk buat kebaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Aslin. Dan terakhir sekali kita persilakan Ustaz Abdullah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita bincang bab amal kita ni. Jadi apa, macam mana kita nak istiqamah? Kan? Tuan-tuan dalam beramal, kita kena paksa diri. Kena paksa. Macam kita sakit lah. Bila sakit, tuan-tuan tengok, ubat yang pahit itu, dia akan jadi ubat. Tapi kena paksa makan. Macam tu, kalau kita sembahyang, tambahlah dengan sunat. Kena paksa. Kalau tidak, tak boleh buat. Tuan-tuan baca Quran. Tak paksa baca Quran, tak akan buat. Saya 54 tuan-tuan tahun ni. Bagi saya, satu hari mesti satu muka. Mesti aku nak baca. Mesti kena duduk sejam. Mesti kena selesaikan zikir-zikir aku. Sebab, ramai dah mati tuan-tuan, kawan-kawan. 2 hari lepas kawan saya, nama Fazli Saidun. Naik motor ni. 2 hari sebelum tu dia main jumpa saya. Ustaz, dia kata, aku nak jumpa hang ni. Dia kata, apa? Aku nak bagi zakat. Zakat apa? Zakat pendapatan. Jadi sembang lama hang ni macam mana? Dia kata, aku jantung 2 belum. Itu macam mana? Tapi sihat. Dia kata, sihat. 2 hari lepas tu, mari meninggal. Naik motor, kena serangan jantung, jatuh motor, meninggal. Sedangkan anak dia yang lelaki, tahun lepas meninggal. Isteri trauma. Sebab anak ni seorang yang lelaki. Trauma. Dia kata, isteri aku trauma Ustaz. Macam mana ni? Dia kata, kalau aku mati, tak tahulah. Rupanya 2 hari lepas meninggal. Dia mati pula. Cuba bayang isteri dia. Baru mati anak. Ni dia pula mati. Allah. Jadi, kita kena paksa. Dalam ibadat kena paksa. Kalau tidak, tak buat, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau biasa buat sunat duha, kalau tak tinggal, dia tak boleh duduk, tuan-tuan. Dia kena buat juga. Quran selalu baca, tak boleh duduk. Tapi kena paksa. Macam kita kan, sakit. Kalau tak paksa makan, tak makan. Walaupun pahit, kena telan juga. Macam tu ibadat. Jangan duk kira hak manis ya. Tinggal sedap, tuan-tuan. Memang nampak sedap. Tapi neraka duk nanti kita tu. Makan yang manis ni nampak sedap. Tapi potong kaki ya. Betul tak? Potong kaki, jantung, macam-macam. Kena paksa. Yang kedua apa? Dalam ibadat ni, kena duduk dalam jamaah. Jangan buat seorang-seorang. Dia tak akan istiqamah. Sebab tu kami forum ni suka bertiga. Sebab apa yang mereka cakap tu, kau nasihat kat kita. Kami akan dapat juga. Wah ni ustaz sebut kita. Kena aku. Dia akan terasa. Kalau seorang-seorang, rasa betul semua, betul tak? Kalau saya seorang, trauma, tuan-tuan yang dengar. Tapi bila tiga, dia akan sebut, Datuk akan sebut, pokoknya kita akan dapat ilmu. Ustaz Asin sebut, kita akan dapat. Sebab apa? Perlu jamaah. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wa man syadza finnar. Kan kita dengar khutbah selalu kan. Kena duduk dalam jamaah. Macam tu ibadat. Sebab tu kena main solat berjamaah. Kita akan rasa sedap. Kita akan istiqamah. Buat apa pun mesti dalam jamaah. Tuan-tuan, kita ada grup geng Surau Putrajaya. Tuan-tuan duduklah dalam geng ni. Kurang-kurangnya kita dapat syafaat esok. Kan? Kita taklah terang mana pun. Main surau pun duduk tepi-tepi lah. Tu pun ambil kesempatan. Ustaz slow dia pun. Ustaz derekah dia pun buka balik. Itulah dia.
Daripada dulu kini selamanya. Itulah dia. Kan? Tiba-tiba mati. Dia tak masuk syurga lagi. Tapi dia selalu datang surau ni. Duduk dalam neraka Allah katalah. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, aku pernah datang surau, ya Allah. Aku duduk ya Allah. Ustaz, ceramah aku pi, ya Allah. Tapi dia tak terkah, aku lena. Kalau dia terkah, aku terbuka. Tapi dalam hati, aku ajak ni Ustaz. Dia aku fikir. Ya Allah, mana mereka tu ya Allah? Yang pernah datang surau dengan aku. Tuan-tuan nak sebut apa? Hak terkah tu. Katalah saya duduk dalam syurga. Ya Allah, ya Ustaz Abdullah Khairi, saya pernah pergi surau tu, Al-Amin. Saya duduk belakang lena. Saya dengar ceramah Ustaz. Ustaz Selim pun saya dengar juga. Di antaranya, hak yang jamban tadi, semua dia ambil. Semua dia dapat. Hak tu. Hak saya pun dia tak dapat semua, dapat sikit-sikit lah. Tapi apa yang dia sebut tu saya tahu. Ya Allah, tolong ya Allah. Dia yang datang ya Allah dalam program tu. Kita boleh bagi syafaat kepada dia. Tuan-tuan, kena duduk dalam jamaah. Kena berada dalam jamaah. Maksud dia apa tuan-tuan? Buat apa? Jangan seorang-seorang. Dia tak akan jadi istiqamah. Lama-lama dia jadi, orang tahu kata cemuih. Tak cemuih. Cemuih ni apa? Dalam bahasa Inggeris, cermus. Boring. Dia cemuih, dia boring lah tuan-tuan. Ibadat ni. Tapi kalau ada kawan-kawan, dia akan jadi semangat. Buat apa pun, dia akan jadi semangat. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang menyebut apa? Tuhan kami Allah. Summastaqamu. Kemudian dia istiqamah. Bila istiqamah, tengok ayat tu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila dia mati, malaikat turun. Malaikat kata apa kat mayat ni? Kita istiqamah ni. Alla takhafu wa la tahzanu. Hang jangan takut, hang jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Malaikat tu bagi tahu dekat kita yang istiqamah ni. Aku bagi tahu berita gembira kat kamu syurga. Hebat tak? Kerana apa? Istiqamah. Dalam tu ibadat apa ni buat biar berterusan. Kalau tuan-tuan bagi sedekah RM10, biarlah RM10 itu berterusan. Ni kadang bagi, kadang tak bagi. Ada seorang makcik tu kalau tengok, saya tunjuk kat ustaz masa sendayan. Dia akan tiap-tiap pagi dia akan derma. Tak banyak tuan-tuan. RM1. Tiap-tiap pagi RM1. RM2. RM2. Tapi tiap-tiap pagi ada. Tiap-tiap pagi ada. Makcik yang sama. Istiqamah dia. Allah. Bukan hari tu aja. Tiap-tiap hari. Berapa lama dah? 11 tahun. Tuan-tuan bayang. Saya kira mudahlah. Setahun ada 365 hari. RM365. Kali 10 tahun. Dia sudah menderma 36,000 dah tuan-tuan. Tengok. Istiqamah dah. Kalau surga, dia surga. Kita ada tak bagi 36,000? RM10 malam ni pun ketak. Dia walaupun RM1, 10 tahun dah dari ceramah. Dia derma. Allahu Akbar. Kita lemah gitu tuan. Ni malaikat turun kat kita. Sembahyang biar istiqamah. Duduk dalam jamaah. InsyaAllah tuan-tuan saya yakin. Kalau tuan-tuan duduk dalam jamaah sama-sama kita dalam Islam ni, kita pegang elok-elok. Kita harap kita akan masuk syurga lah. Yang tu yang penting tuan-tuan. Umur kita tak lama dalam ni lah. Jadi viral tu. Kan? Jadi viral. Saya 54. Nabi meninggal 63. Saya dah 9 tahun lagi. Ustaz, 53 tahun ni. Ustaz aku nampak teruk ni. Pasal 4 tahun lagi ya. Kira panjang 4 tahun, tak tahu esok mati dah. 10 tahun lagi kalau ikut umur Nabi. Tuan-tuan ingat tak? Ustaz Ni'mat Yusof. Ustaz Ni'mat Yusof, derang. 1 April dia sebut. Dia kata umur Nabi 63 tahun. Saya, keturunan saya, bangsa saya, dia tak akan mati 63. Masa tu 1 April dia 63 dah. September tuan-tuan, dia meninggal. Tetap 63. Kita tak tahu tentu. Apa kita nak bawa tuan-tuan bekal kita esok di akhirat. Amal-amal soleh kita lah, harap kita istiqamah lah sebelum Allah ambil nyawa kita. Wallahu alam, sekian. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan akhir yang mantap, yang kemah daripada Ustaz lah tentang istiqamah. Bila kita berbicara tentang menanam benih-benih amal ni, tuan-tuan dan puan sekalian, yang perlu kita
lakukan, menanam benih ini ialah kita kena baja, kita kena suburkan, kita kena jaga daripada serangga dan juga makhluk-makhluk perosak. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah bagaimana kita nak sustain, kita nak memelihara tanaman ataupun benih kita itu agar sentiasa menghasilkan buah yang hasil yang banyak walau bertahun-tahun usia tanaman tersebut. Maksudnya dalam konteks kita buat amalan ini tuan-tuan, kita buat amalan-amalan tu yang ringkas, yang mudah, tetapi kita nak mendapat hasil keberkatannya berpanjangan hinggalah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari kelak. Kalau Ustaz Aslim 4 tahun, Ustaz Izhar tak tahulah dia berapa tahun, Ustaz lah tak sebut tadi. Lambat lagi dia. Cara sembang macam malaikat maut dah. Tak, bukan itu satu doa. Bagi doa dia panjang sikit lah. Dia takut bagi. Saya dah pencen dah, tak apa. Saya kira cukup dah setakat tu, dah hampir pukul 10 dah tuan-tuan kan. Dia Alhamdulillah. Itu sebab tu saya sebut kesimpulan tu. Mereka ni kalau sebut kesimpulan pun seorang 15 minit juga. Tak kena tanya soalan dah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita semayang solat berjemaah Insya. Ada jamuan ni? Ada jamuan nanti tuan-tuan sebelum balik ambil jamuan yang disediakan ditaja oleh Perbadanan Putrajaya malam ini yang menyokong program kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ada minyak atar, minyak wangi di luar sana. Perfume. Pasal dia tak bagi, tak pernah bagi kat kita. Perfume Diria. Diria. Kan, bagi kejut sikit. Kan. Perfume Diria. Sama dengan plate raita. Jangan main-main. Lelaki ada, perempuan pun ada. Kan? Di luar. LGBT je tak ada. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas keterlanjuran mereka-mereka semua. Cukuplah setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.